Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video pada kali ini kita akan mempelajari bab 5 genetik. Ini adalah subjek tingkatan 4 sains dan hari ini kita akan mempelajari bab 5 genetik, buku teks muka surat 74. Tapi kita tidak akan bermula daripada subtopik pertama di bawah bab ini. Sebaliknya kita akan terus masuk ke topik mutasi. Jadi topik mutasi ini berada di page ke mutasi. Mari kita cari mutasi di page muka surat ke 90. Jadi sila buka buku teks anda muka surat 90. Topik kita pada hari ini adalah mutasi. Jadi untuk video PDPR kita yang pertama ini, saya anggarkan ataupun saya fikir adalah lebih baik jika kita limitkan masa durasi video ini kepada sekitar 20 minit saja maksimum. Dan untuk tujuan itu, tanpa melelahkan masa lagi, kita terus masuk kepada subtopik 5.3 mutasi. Jadi apa itu mutasi? Persoalan pertama yang kita harus tanyakan dalam topik ini adalah apa itu mutasi. Jadi mutasi ini kita boleh bahagikan kepada beberapa jenis lah. Jadi kalau kita lihat di muka surat 90 ini ada gambar foto 5.5 kelainan pada individu. Kalau kita tengok gambar foto, sepertinya gambar atau foto saja, foto 5.5 atau gambar 5.5, sepertinya ada kesilapan di situ ya, dari segi istilah, tapi tidak mengapa. Jadi lihat gambar foto 5.5 di bawah. Bolehkah anda nyatakan kelainan yang terdapat pada setiap individu dalam gambar foto tersebut berbanding dengan individu normal? Apakah yang menyebabkan kelainan itu? Okay. Jadi kalau kita lihat dari dalam foto 5.5 ini, adakah anda dapat melihat sebarang perbezaan daripada ciri fizikal antara kedua individu dalam gambar tersebut dengan individu normal? Jadi kalau kita lihat gambar yang pertama ini, di sini ada seorang kanak-kanak saya pikir ya, dan ciri yang paling utama kita dapat lihat adalah jarak di antara mata dan bentuk hidung juga kita dapat lihat di situ. Selain daripada mungkin dahi yang luas, dan mungkin itu sajalah. Jadi kelihatannya dari secara luarannya nampak tidak normal di situ, dan keabnormalan, istilahnya keabnormalan ini ada namanya dari sudut saintifik. Jadi kalau kita lihat gambar yang di sebelah kanan ini pula ada budak lelaki ya. Jadi budak lelaki ini kalau sekali lihat, mungkin kita akan fikir dia ini anak ataupun anak daripada orang putih. Anak berketurunan orang putih, keturunan Eropah, karena rambutnya blond di situ, blond. Tapi sebenarnya ciri ini juga adalah disebabkan oleh sejenis mutasi yang ada namanya. Sekejap lagi kita akan cari tahu apa nama mutasi ini. Jadi ini adalah dua contoh mutasi yang berlaku dialami oleh dua individu, dua kanak-kanak berkenan gambar ini. Jadi apakah yang menyebabkan? Persoalan pertama tadi, adakah anda dapat melihat perbezaan, keunikan berbanding individu normal dalam dua gambar ini? Dan soalan keduanya pula, apakah yang menyebabkan kelainan itu? Jadi kita berbicara tentang kelainan upaya di sini yang disebabkan oleh mutasi. Jadi penjelasan berkenaan apa sebenarnya kondisi kedua-dua kanak-kanak dalam gambar ini ada di dalam perenggan yang seterusnya nih. Perenggan ini, Pernahkah anda mendengar istilah mutasi? Apakah mutasi? Mutasi ialah perubahan spontan dan rawak yang berlaku kepada gen dan kromosom yang boleh menyebabkan perubahan ciri kepada anak yang mewarisi bahan genetik terubah suai tersebut. Jadi dalam kita mempelajari tentang sesuatu perkara itu, kita perlu, sekiranya anda tidak mengambil nota, anda perlu ada highlighter lah, untuk kita highlight benda-benda yang penting. Input-input penting. Di perenggan kedua ini ada definisi atau takrifan apa itu mutasi. Jadi kita akan highlightkan, terangkan, ciri kepada anak yang mewarisi bahan genetik terubah suai tersebut.
Terdapat dua jenis mutasi, yaitu mutasi kromosom dan mutasi gen. Rajah 5.15 menunjukkan jenis-jenis mutasi dan contoh-contoh setiap gen mutasi itu. Okey, di sini akhirnya ada disebutkan ya, apa sebenarnya kondisi ataupun jenis mutasi yang menyebabkan kelainan upaya kepada dua kanak-kanak ini. Okey, jadi di sebelah kanan kita ini yang berambut blond ini adalah apa yang kita kenali sebagai albinism. Okey, albinism menyebabkan perubahan pada struktur atau tona warna rambut dan kulit yang menyebabkan kekurangan pigmen-pigmen tertentu lah yang sepatutnya ada di situ tapi tidak ada. Dan sindrom yang di sebelah kiri tadi adalah apa yang kita kenali sebagai sindrom Down. Okay. Untuk kanak-kanak ini yang menyaksikan dia punya jarak paling utama, ciri utamanya adalah jarak di antara kedua mata lah, terlalu jauh. Okay. Jadi di sini dinyatakan ada dua jenis mutasi di peringkat kedua ini tadi, yaitu mutasi kromosom dan mutasi gen. Ini juga adalah satu isi penting. Kita pelbagaikan warna lah. Terdapat dua jenis mutasi, mutasi kromosom dan mutasi gen. Okey. Jadi selepas itu di sini ada jenis-jenis mutasi. Selain daripada dua contoh yang terdapat di dalam gambar foto 5.5 ini, di sini ada disenaraikan lagi mutasi ciri kondisi. Yang pertama, mutasi gen, ada buta warna, anemia sel sabit, thalassemia. Barangkali thalassemia ini ramai antara kita, khususnya pelajar sekolah, sudah pernah mendengar ataupun kenal dengan apa itu thalassemia. Kita ada hemofilia. Di bahagian mutasi kromosom pula kita ada sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter. Okay, lazimnya mutasi gen ini tidak menyebabkan kekurangan lah dari aspek fizikal ataupun mental individu terbabit. Tapi untuk mutasi kromosom ini, mutasi kromosom lazimnya membawa kepada apa yang dikenali sebagai kekurangan upaya dan bukannya kelainan upaya. Kita akan bincangkan lagi dan ambil tahu tentang apa perbezaan kelainan upaya dan kurangan upaya ini di topik-topik seterusnya. Mungkin di mana ada lebih sesuai, kita akan selitkan di situ. Jadi sebelum kita beralih ke muka surat yang seterusnya, muka surat 91, kita baca sedikit di sini. Cetusan minda. Adakah pemakanan ibu semasa mengandung boleh menyebabkan mutasi? Adakah? Okay. Jadi jawapan kepada persoalan ini, pemakanan mungkin ya, mungkin tidak. Okay, bergantung kepada jenis makanan yang diambil itu. Contohnya ibu yang mengandung dan merokok. Okay, rokok juga kita boleh kategorikan sebagai sejenis makanan lah, sebab dimakan masuk melalui rongga mulut kan. Merokok ataupun mengambil minuman keras. Okay, lazimnya ibu-ibu yang mengandung dan mengambil bahan-bahan yang tidak sehat ini akan menyebabkan anaknya lahir kurang dari certain aspek lah. Okay, certain aspek. Jadi pembacaan berkenaan bab ini kita boleh baca rujuk kesan-kesan merokok kepada ibu mengandung ataupun kesan-kesan pengambilan alkohol, dada dan sebagainya. Jadi selepas cetusan minda pula kita ada galeri sains di sini. Di sini ada tulis kadar kelahiran bayi sindrom Down ialah 1 dalam setiap 800 kelahiran. Risiko menjadi tinggi dengan bertambahnya umur ibu apabila melebihi 30 tahun. Okey. Jadi di sini apabila melebihi 35 tahun, risiko menjadi tinggi dengan bertambahnya umur ibu. Jadi keadaan ini merasionalkanlah, secara tidak langsung merasionalkan untuk manusia berkahwin pada usia yang lebih muda lah. Kerana pada usia itu segala-galanya masih berada dalam keadaan baik. Kerana secara dari aspek sudut sains biologinya, manusia ini semakin kita tua, semakin kita punya sel-sel tubuh badan ini kurang efisien dalam melakukan aktiviti-aktivitinya lah. Dan disebabkan itu juga ramai orang yang semakin tua semakin kekurangan upaya lah. Kurangan upaya untuk berjalan, kurangan upaya untuk melihat, kurangan upaya dari segi tenaga dan mungkin minda juga dan macam-macam lagi. Jadi mari kita beralih ke muka surat ke-91. Waktu sekarang saya fikir kita sudah
menjangkau 10 minit. Okey, kita kini berada pada minit yang ke-10. Jadi mutasi kromosom. Jadi mutasi tadi kita pelajari ada dua jenis, satu mutasi kromosom, satu mutasi gen. Jadi apa itu kromosom dan apa itu gen? Okey. Jadi untuk mengenal pasti apa itu kromosom dan gen, gen adalah apa yang terkandung di dalam DNA. Okey, gen adalah apa yang terkandung di dalam DNA. Kromosom pula adalah nama lain bagi DNA itu sendiri. Okey. Saya fikir itu adalah ringkasan, takrifan paling ringkas berkenaan gen dan kromosom. Okey, kedua-duanya adalah, dalam arti kata lain, mungkin kita boleh melihat dia beginilah. Okey, bila kromosom itu mungkin kita perlu tukar warna lah untuk lebih jelas kisahnya. Okey, kita guna warna merah. Okey, kromosom adalah something that looks like this lah, right? Okey, in this section, let's take, kita ambil ni section ni, taruh di sini. Section ni mungkin akan kelihatan macam ni. Okey, tukar warna lagi, yellow. Section ni kita akan bahagikan kepada beberapa bahagian. Okey, jadi bahagian-bahagian inilah apa yang kita kenali sebagai gen. Itu adalah satu gen. Tukar lagi warna. Ini adalah satu gen. Oh, salah tulis. Ini ada satu gen. Tukar lagi biru. Dan bahagian ini juga adalah satu gen. Okay. Jadi kromosom ini, dalam arti kata lainnya, kromosom ini adalah terdiri daripada gen-gen yang bergabung, yang disusun dan membentuk apa yang kita kenali sebagai kromosom. Okay. Kromosom ini dibina daripada gen, dan kumpulan kromosom di dalam tubuh badan manusia ini adalah apa yang membentuk DNA. Jadi DNA ini adalah kromosom, dan kromosom ini terbina daripada gen. Okay. Itulah ringkasnya. Jadi sekiranya berlaku kekeliruan dalam aspek itu, boleh tanya ataupun buat pembacaan yang lebih banyak lagi lah, atau boleh direct PM lah, senang kan. Dan mungkin juga boleh baca di bahagian bab-bab sebelumnya, ataupun mungkin semakin jauh kita membaca dalam mempelajari bab ini, mungkin kita punya pemahaman pun akan bertambah juga lah, meningkat. Jadi stay tune. Tanpa buang masa, mutasi kromosom berlaku apabila terdapat perubahan dalam bilangan atau struktur kromosom. Perubahan ini berlaku akibat kecacatan semasa proses pembahagian sel. Okey, jadi apa yang kita dapat lihat di sini adalah mutasi kromosom. Sebelum kita maju, kita highlight dulu lah mutasi kromosom. Ini takrifan apa itu mutasi kromosom. Perubahan ini berlaku akibat kecacatan semasa proses pembahagian sel. Apa itu proses pembahagian sel? Proses pembahagian sel ni ada dua lah. Satu, apa yang kita kenali sebagai mitosis, dan kedua, apa yang kita kenali sebagai meiosis. Jadi mitosis ni melibatkan pembahagian sel biasa lah. Tapi meiosis adalah melibatkan pembahagian sel gamit ataupun sel pembiakan. Seperti kalau lelaki kita ada sperma, perempuan kita ada eggs oocyte, something similar lah dia punya term, tapi ovum. Okay, nanti double check istilah itu, tapi usually kita just refer as egg and sperm lah. Egg daripada perempuan dan sperm daripada lelaki, bila bergabung dan membentuk zygote, dan pembahagian sel daripada zygote itu adalah apa yang kita kenali sebagai meiosis. Dan meiosis inilah yang mengakibatkan berlakunya pembahagian sel yang membawa kepada mutasi. Okay. Jadi cukup di situ pengenalan meiosis dan apa yang mengakibatkan pembahagian sel yang membawa kepada kecacatan. Kita masuk kepada sindrom Down, terlebih kromosom ke-21. Okay. Jadi seperti yang saya katakan tadi, DNA ini adalah kumpulan kromosom. Okay, kromosom ni kita ada, untuk manusia normal, kita ada 23, 23. Okay, kita ada 46 sel kromosom ni.
Jadi XX ni kita bahagikan sampailah kita ke 46, dan ini akan mengumpul menjadi satu sel. Okey, jadi itu adalah apa yang kita kenali sebagai DNA. Jadi kita baca dulu lah. Sindrom Down berlaku kerana terdapat penambahan atau satu kromosom pada pasangan kromosom ke-21. Okey, terdapat penambahan pada kromosom ke-21. Jadi kalau kita lihat dalam rajah 5.1.6, karyotip seorang lelaki yang menghidap sindrom Down. Okey, normally apa yang berlaku dalam manusia normal adalah, tukar pen dulu. Okey, di sini sepatutnya setiap kromosom ini dia akan wujud secara berpasangan 222, tapi kromosom ke-21 ada 3. Okey, ada 3. Disebabkan itu berlakulah mutasi yang membawa kepada kewujudan kondisi yang dikenali sebagai sindrom Down. Pengidap sindrom Down mempunyai 47 kromosom berbanding dengan individu normal yang mempunyai 46 kromosom. Individu yang menghidap sindrom Down mempunyai ciri-ciri seperti kerencatan fizikal dan mental, leher pendek, mata sepet dan badan lebih rendah. Okey, ini adalah ciri-ciri apa yang kita dapat lihat dalam gambar rajah di muka surat 90 tadi lah. Okey, boleh belek muka surat tadi dalam buku teks anda. Okey, jadi kalau kita kira di dalam rajah 5.16 ini, sepatutnya kromosom yang normal adalah 46. Okey, di sini 46. Tapi di sini kita ada 1 2 3 47 disebabkan oleh ini pertambahan 1 ni. Jadi sindrom Turner. Kita masih lagi dalam bab subtopik mutasi pada kromosom lah, mutasi kromosom. Sindrom Turner, individu yang menghidap sindrom Turner mempunyai kurang bilangan kromosom seks berbanding dengan individu normal. Okay, seperti yang saya katakan tadi, meiosis membawa kepada meiosis adalah proses pembahagian kromosom seks. Okay, jadi pembahagian yang membawa kepada kelebihan bilangan kromosom atau kekurangan bilangan kromosom adalah apa yang dikenali sebagai mutasi kromosom, dan mutasi kromosom ini akan menyebabkan kecacatan ataupun kelainan upaya lah. Okay, jadi kalau Down syndrome tadi kelebihan bilangan kromosom, sindrom Turner pula XO mempunyai kekurangan kromosom. Sepatutnya normal 46, sindrom Turner cuma ada 45 kromosom. Jadi individu yang menghidap sindrom Turner ialah seorang perempuan yang kehilangan satu kromosom X. Pengidap sindrom Turner tidak mengalami perkembangan ciri-ciri seks sekunder seorang perempuan. Okey, jadi tidak mustahil, okey, anda boleh melakukan pembacaan lebih lagi lah dalam topik ini. Istilahnya dalam bahasa Melayu adalah apa yang dikenali sebagai khunsa. Mungkin di mana individu perempuan itu tidak mampu mengandung lah, bukan khunsa lah. Lupakan saja apa istilah khunsa tadi. Khunsa tadi berkait dengan mutasi yang lain. Okay. Jadi di sini dia bercakap, buku teks ini menceritakan tentang highlighter. Okay. Ceritakan tentang individu yang kehilangan satu kromosom X dan tidak mengalami perkembangan ciri-ciri seks sekunder seorang perempuan. Jadi ciri-ciri seks sekunder seorang perempuan ini adalah apa yang kita rujuk sebagai lazimnya keupayaan untuk melahirkan lah. Okay. Keupayaan untuk melahirkan, mandul lah pengidap sindrom Turner ni. Sindrom Klinefelter, okay, XXY lebih. Individu yang menghidap sindrom Klinefelter mempunyai lebih bilangan kromosom seks berbanding dengan individu normal. Jumlah keseluruhan kromosom adalah 47 kromosom. Individu dengan sindrom Klinefelter, kita highlight lagi, ialah seorang lelaki dengan penambahan satu kromosom X. Pengidap sindrom Klinefelter mempunyai ciri-ciri perempuan seperti mempunyai payudara dan testis yang kecil serta mandul. Okey. Jadi inilah apa yang kita kenali sebagai khunsa, ya, khunsa Klinefelter. Mempunyai ciri-ciri perempuan, tetapi dia sebenarnya adalah lelaki. Kenapa lelaki? Kerana ada Y. Okey. Untuk kromosom perempuan XX, kromosom lelaki XY. Jadi di sini ada 2 XX.
Jadi bila dia ada 2X, lebih banyak X tu lebih banyak ciri-ciri perempuannya. Itu saja yang kamu kena ingat. Lebih banyak Y, lebih banyak ciri kelelakiannya. Okay? Jadi ini kunsa, tapi barangkali kalau di kalangan masyarakat umum lebih banyak dikenali sebagai pondan. Okay? Pondan ni macam mana cakap, ini rumit jugalah. Jadi banyakkan pembacaan sebab isu ini sensitif sikit. Okay? Jadi banyakkan pembacaan lah. Okay, tidak perlu fokus sangat. Yang penting kamu tahu apa itu ciri-ciri yang disebabkan oleh mutasi kromosom XXY, sindrom Klinefelter, XO, sindrom Turner, dan sindrom Down tadi. Terlebih kromosom ke-21. Okay, jadi kita beralih terus ke muka surat. Muka surat 92. Okay. Terlebih 92. Mutasi gen. Kalau tadi kita belajar tentang mutasi kromosom, sekarang mutasi gen. Mutasi gen disebabkan oleh perubahan kimia yang berlaku pada sesuatu gen. Mutasi gen menyebabkan perubahan dalam ciri yang dikawal oleh gen tersebut. Okay, jadi seperti yang saya cakap tadi, kromosom ni melibatkan apa yang berlaku lebih besar. Gen, perubahan yang berlaku secara kecil. Itu istilah mudahnya. Okay, sebab ini adalah kromosom. Okay, jadi perubahan itu berlaku. Kalau kita pisahkan kromosom itu tadi, kita akan dapat 2 nih. Okay, pisahkan. Jadi setiap satu nih kita boleh bagikan kepada beberapa bahagian, dan setiap bahagian itu adalah apa yang dikenali sebagai gen. Okay, gen. Okay. Dan setiap gen ini berfungsi untuk mengawal pembentukan suatu ciri dalam badan manusia. Boleh jadi ciri itu adalah ciri fizikal ataupun bukan ciri fizikal, tapi ciri biological, morphological. Genotip dengan fenotip. Okay. Istilahnya fenotip ni merujuk kepada ciri fizikal lah. Genotip ni merujuk kepada apa yang berlaku pada level molekular sel. Okay. Jadi antara ciri fenotip ni adalah mungkin warna rambut, warna kulit, warna mata. Jadi mutasi pada gen ini mungkin akan menyebabkan perubahan warna mata yang, kalau mata itu sepatutnya jelas penglihatannya, mutasi mungkin menyebabkan dia menjadi rabun, okay, ataupun juling dan sebagainya. Okay, jadi kita baca lagi secara lanjut. Buta warna. Individu yang mengidap buta warna mempunyai gen mutan resesif yang terdapat pada kromosom X. Individu ini tidak dapat membezakan antara warna merah dengan hijau. Salah highlight. Okay. Individu ini buta warna, tidak dapat membezakan antara warna merah dengan hijau. Penyakit ini dikawal oleh gen resesif pada kromosom X. Penyakit genetik ini lazimnya berlaku pada lelaki. Okay. Buta warna lazimnya berlaku pada lelaki. Walaupun sedikit maklumat tambahan lah, tidak terdapat dalam konteks, mungkin anda boleh buat pembacaan lebih lanjut lagi daripada mana-mana sumber. Okay. Walaupun penyakit genetik ini lazimnya berlaku pada lelaki, tapi di sini dinyatakan juga kuning, penyakit di baris perenggan yang sama, di baris keempat ini, penyakit ini dikawal oleh gen resesif pada kromosom X. Jadi kromosom X ini adalah kromosom perempuan, kromosom lelaki adalah kromosom Y. Jadi walaupun penyakit ini dihidapi oleh lelaki, tapi pembawanya adalah perempuan. Jadi sebagai contoh, ada 2 orang pasangan, satu lelaki, satu perempuan berkahwin, punya anak, anaknya buta warna. Okay. Jadi siapa yang menyebabkan, dari mana dia dapat gen buta warna itu? Dia dapat gen buta warna itu ada daripada mamanya, sebab mamanya adalah penyumbang kromosom X. Okay, manakala bapaknya kromosom Y. Okay. X daripada perempuan, Y daripada lelaki. Jadi akhirnya bila dia dapat kromosom X yang tidak normal, sudah bermutasi, akhirnya anak lelaki itu tadi menjadi rabun warna lah.
Okey, rabun warna. Tapi kalau perempuan yang mewarisi gen X itu, dia tidak akan jadi rabun warna. Tapi kalau lelaki yang mewarisi gen X itu, dia jadi rabun warna. Jadi dalam konteks itu, walaupun dia mewarisi rabun warna, mamaknya tidak rabun warna. Mamaknya cuma pembawa gen saja. Tapi gen itu terekspresi pada anaknya. Okey, cukup buta warna. Anemia sel sabit. Satu lagi mutasi yang disebabkan oleh gen. Mutasi gen. Penyakit ini disebabkan oleh perubahan spontan yang berlaku kepada gen yang bertanggungjawab dalam penghasilan hemoglobin. Individu dengan anemia sel sabit mempunyai bentuk sel darah merah abnormal yang berbentuk sabit, yang menjejaskan pengangkutan oksigen. Okey, kita highlight lagi. Penyakit ini disebabkan oleh gen resesif pada autosom. Oh, kita sudah melebihi 5 minit melebihi masa yang dirancang. Kita kini berada pada minit ke-26. Okey, kita fast forward lah. Kita boleh lihat gambar foto 56, sel darah merah berbentuk sabit dan sel darah merah berbentuk normal. Okey. Jadi apabila bentuk sabit, di sini dinyatakan sel darah merah abnormal bentuk sabit menjejaskan pengangkutan oksigen. Bagaimana? Okey, kita andaikan macam ini saja. Oksigen itu dia akan tertempel. Lukisan tidak jelas, tukar warna biru. Okey, oksigen itu mungkin dia akan tertempel di sini, tempel di sini, tempel di sini, melekat di sini, melekat di sini, dan dibawa oleh sel darah merah ini diangkut ke seluruh badan kita. Okey, tapi bila bentuknya seperti ini, cengkung, okey, tidak lengkap bulat, jadi maksudnya sedikit sajalah yang oksigen yang dapat dibawa oleh sel darah merah itu. Ya, jadi bila sel darah merah tidak dapat membawa oksigen yang banyak, tidak cukup, jadi berlakulah keadaan seperti anemia. Anemia ni kurang darah. Selalunya dulu saya ada seorang kawan yang menghidap penyakit anemia ni, dia tidak boleh bersukan. Okey, tidak boleh bersukan kerana dia, kalau dia sukan dia pandai pending. Itu sajalah. Okey, jadi pembacaan lanjut tentang anemia ni boleh lakukan sendirilah. Thalassemia dan hemofilia, dua lagi mutasi gen yang juga memberi kesan kepada sel darah. Thalassemia ialah sejenis penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengawal penghasilan hemoglobin. Individu dengan thalassemia mempunyai sel darah merah yang kecil dan jangka hayat sel ini lebih singkat, kerana ini boleh menyebabkan kekurangan darah yang terlalu. Jadi kesian jual kan thalassemia ni. Individu dengan thalassemia punya sel darah merah yang kecil dan jangka hayat sel ini lebih singkat. Hemofilia pula mengalami kesukaran darah membeku. Ini pun berbahaya. Bayangkan sekiranya pengidap penyakit hemofilia ini cedera, luka. Jadi salah satu elemen terpenting dalam proses pemulihan kecederaan luka itu adalah pembekuan darah, blood clotting. Dalam arti kata lain, darah itu mengeras. Bila darah itu mengeras, dia akan memblok saat keluar darah yang terluka, tempat terluka itu tadi, dia akan tutup secara otomatik dan darah tidak akan mengalir keluar. Okey, itu adalah apa yang berlaku pada manusia normal bila dia tercedera. Tapi penghidap hemofilia ni, bila dia cedera, darahnya tidak dapat membeku. Jadi bila darah tidak dapat membeku, lubang ataupun luka, tempat luka itu tadi tidak akan dapat tertutup, melainkan ditutup dengan campur tangan daripada luar, mungkin di plaster ke ataupun entah bagaimana. Okey, jadi tanpa keupayaan untuk darah membeku, darah itu akan sentiasa mengalir keluar. Jadi ini adalah sesuatu yang, bayangkan kalau luka kecil mungkin tidak apa, tapi kalau luka besar. Okey, hal ini demikian kerana berlaku, kita highlight dululah. Hal ini demikian kerana berlaku mutasi pada gen yang menghasilkan faktor pembekuan darah. Individu itu akan kehilangan darah berterusan sekiranya terluka atau cedera. Okey, ini sangat berbahaya. Okey, muka surat 92 5.3.1. Jadi ini adalah sebelum kita beralih ke muka surat seterusnya, kita baca dulu Gallery Science. Pada bulan November 2016, Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan inisiatif pemeriksaan thalassemia yang disasarkan ke seluruh negara, membabitkan murid tingkatan 4
Jadi ini Anda boleh baca sendirilah, kurang penting juga untuk pembelajaran, sekadar perlu untuk tahu saja. Oke, jadi cukup sampai di sini saja subtopik 5.3.1. Di kelas seterusnya kita akan sambung muka surat 93 5.3.2. Oke. Jadi di sini sebelum masuk ke subtopik 5.3.2, Anda boleh baca sendirilah faktor yang menyebabkan mutasi gen dan mutasi kromosom. Oke. Dan di kelas seterusnya kita akan masuk 5.3.2. Jadi untuk Anda daripada video ini, tugasan Anda adalah tulis nota ringkas ya. Anda boleh tulis dalam bentuk peta minda atau atau Anda boleh tulis dalam bentuk esei lah. Esei itu tidak perlu panjang, mungkin dalam 50 patah perkataan macam tu saja. Tidak perlu salin seluruh buku teks, okey? Tulis, tutup buku teks, tutup video ni, tulis apa yang Anda ingat saja, okey? Dan jangan lupa tulis tarikh dalam buku nota Anda tu. Tarikh dan tajuk yang Anda pelajari melalui video ini. Jadi saya harap video ini dapat membantu Anda sedikit sebanyak, dan sebarang pertanyaan boleh terus message WhatsApp saya lah. Okey, sekian, terima kasih, jumpa lagi. 31 minit.